وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم pertama-tamanya marilah kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hadir ke surau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang lelaki yang melazimi datang ke masjid, maka saksikanlah dia dengan iman. Jadi alhamdulillah, dengan sekalipun kita berada dalam kesibukan, dalam rutin harian kita, maka kita tidak lupa untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, sungguh kita sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sungguh kita dah masih hidup di dunia ini membuat bekal akhirat. Tak. Kerana orang Islam, orang yang beriman, yang percaya kepada Allah taala, meyakini bahawa hidup ini dunia sahaja. Dan kita akan meneruskan perjalanan kita ke alam barzakh, ke alam akhirat. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan merasai mati. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kita mengharungi kehidupan kita seharian juga, kita dituntut untuk banyak mengingati Allah. Kerana barang siapa yang lupa kepada Allah Ta'ala, Allah mengurniakan kepadanya hidup yang hina. Tak, kalau kita lupa kepada Allah, hidup kita hina di dunia dan di akhirat. Tak. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling daripada peringatan. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, yang berpaling daripada Al-Quran, yang berpaling daripada Islam, tak mau tunduk kepada perintah Allah, Allah inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan
yang hina. Hina Allah Ta'ala. Nah, walha kita hidup pun bukan lama sangat di dunia ni, kita akan mati. Nah, hari orang mati. Musim corona orang mati. Nah, akan mati. Nah, maka persediaan kita. Jadi kalau di dunia mulia, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu Allah Taala kata, "Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling daripada peringatanku, sesungguhnya baginya kehidupan yang hina. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami himpun mereka dalam keadaan buta, tuan-tuan. Buta di dunia ni pun seksa dah, kan? Buta akhirat tak tahu lah macam mana keadaannya. Tak, Allah Ta'ala kata orang yang berpaling daripada peringatan Allah, Allah akan himpun mereka itu dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Lalu pun dia berkata, sebab apa ya Allah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Tanya kepada Allah, kan? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu masa atas dunia boleh melihat. Sebab apa hari ini aku dibangkitkan dalam keadaan buta ya Allah? Kan? Wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna. Allah Taala kata begitulah, dulu masa kamu atas dunia dulu datang ayat-ayat aku, engkau lupakan ayat-ayat aku. Tak ambil cakna, tak ambil berat terhadap ayat-ayat aku, Allah Taala kata. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka begitulah pada hari ini engkau dilupakan. Tak, bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan suasana alam akhirat yang sungguh dahsyat. Ada hadis kata sejengkal matahari atas. Kita tengok tenggelam dalam banjir, adalah musim banjir ni. Tak pernah tengok lagi orang tenggelam dalam sikit je atas dahi kalau atas dunia. Peluh gelamkan seseorang sampai ke pinggang. Kok peluh tuan-tuan? Tak. Tu alam akhirat. Dahsyat tak? Masya Allah. Dahsyat tuan-tuan. Tak. Jadi macam mana kita nak selamat akhirat? Tak. Malu Ta'ala bagi kita corona di dunia ini kerana hujan, melimpahnya air sungai sampai tenggelam, hapuh rumah 2 tingkat tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita berada di hulu langat terpaksa naik di atas atap surau tuan-tuan. Tak, itu baru kita kata malapetaka di dunia. Susah dah kita, kan? Tak. Walaupun dalam keadaan kita susah di dunia ini dengan coronanya, dengan banjirnya, teruk setara mana pun banyak NGO nak tolong, kan? Banyak NGO tolong. Ada yang datang daripada Terengganu, lebih 20 lori bawa, kan, bantuan. Ada yang bawa broza nak tolong siapa-siapa nak mari nak tolong orang di Hulu Langat, nak tolong orang di Selangor, orang di Pahang ni, kan? Tak, banyak NGO nak tolong kita. Kalau kita tinggal sehelai sepinggang saja, habis harta di bawah arus air. Banyak NGO nak tolong kita, kan? Tapi kalau kita tolong, kita susah dalam kubur nanti, ada NGO nak tolong tak? Kan? Ada adik-beradik kita, anak isteri kita, pak saudara kita boleh datang tolong tak? Tak boleh, tuan-tuan. Tak, susahnya di alam barzakh. Jadi sebab itulah dalam kita mengharungi kehidupan ini, janganlah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita berputus asa. Kita banyak dosa setara mana pun, kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubatlah kepada Allah. Sebab Allah Taala menyatakan dalam hadis kursi, kalaulah engkau datang kepadaku membawa dosa, membawa satu bekas, dalam bekas tu tengok penuh dengan dosa-dosa kita, Allah juga akan bawa satu bekas yang penuh dengan keampunan daripada Allah.
Kan? Kalaulah kita datang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kita jauh mata memandang. Allah juga akan datang kepada kita membawa keampunan yang jauh mata memandang. Nak cerita bahawa walaupun kita ni tak baik mana banyak dosa, tapi kita kena yakin, jangan berputus asa kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulusnya, dengan seikhlas hati. Allah Ta'ala bersedia nak mengampunkan dosa-dosa kita. Yang penting janganlah kita lalai. Yang penting kita sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Melakukan solat fardu, solat sunat. Kerana dalam hadis kursi Allah Ta'ala menyebut, ma taqarraba 'abdi bil fara'id. Kan? Ma taqarraba 'abdi bil fara'id hatta uhibbah. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan kefarduan. Maknanya dengan amalan-amalan fardu. Dengan solat fardu, dengan zakat yang fardu, dengan haji yang fardu, dengan puasa fardu. Jadi apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan yang fardu ini, kan, Allah Ta'ala kata sehinggalah aku sayang kepadanya. Kan, ma taqarraba 'abdi bin nawafil, tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh hamba-Ku dengan amalan-amalan yang sunat. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunat. Hak fardu buat belaka dah. Kita dekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunat, dengan bila masuk masjid kita sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Kan, bila orang azan kita pun sembahyang sunat qabliyah. Bila azan sudah sembahyang zuhur kita sembahyang sunat 2 rakaat lagi. Bila azan asar kita sembahyang 2 rakaat solat sunat asar. Begitulah seterusnya. Maghrib pun macam itulah, isyak pun macam itulah. Kalau kita nak bagi kuat lagi iman kita itu, kita buat lagi solat tahajud. Kan, solat tahajud. Walaupun orang kata solat tahajud ni sunat saja, kan, tapi kesan dia sangat kuat dalam hati kita. Allah beri ketenangan, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebab itulah Nabi SAW pernah menyatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu melaksanakan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, kan, mukaffiratun lidzunub. Nabi kata hendaklah kamu melakukan qiyamul lail kerana dia merupakan amalan orang-orang yang soleh sebelum daripada kamu, dan dia menghapuskan segala dosa-dosamu. Walaupun nak buat tu sukar, nak bangun malam ni susah, kan? Maklumlah waktu kita tidur, kan, waktu kita berehat. Tiba-tiba nak bangun malam, nak solat. Tapi dengan kita melakukan amalan solat tahajud ni lah, kita akan mendapat ketenangan. Kita dipermudahkan segala urusan kita. Betul, ulama menyatakan ketenangan itu datang bila iman kita naik. Bila iman kita meningkat, waktu itulah datangnya ketenangan. Cumanya macam mana nak bagi iman kita itu meningkat? Macam mana nak tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Melakukan amalan-amalan sunat. Melakukan sedekah-sedekah sunat. Kita dituntut untuk selalu melakukan amal-amal yang sunat ini, kerana Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi, ma taqarraba 'abdi bin nawafil, tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh hamba-Ku dengan amalan-amalan sunat, hatta uhibbah, sehinggalah aku sayang kepadanya. Kan? Jadi kita ni jadi disayangi oleh Allah Ta'ala bila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Seperti qiyamul lail tadi. Sebab itu dalam Quran banyak sebut pasal qiyamul lail ini. Banyak Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim, menyebut tentang qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis yang saya baca itu mendorong kita untuk bangun pada waktu malam. Tak mampu tiap malam pun buatlah seminggu sekali, kan? Tak boleh seminggu sekali pun seminggu 2 kali, ataupun selang sehari, kan? Demi nak memperkuatkan iman kita. Maklumlah. Kita ni maknanya, kan,
maknanya banyak godaan, banyak cobaan di dunia ini kan. Mungkin terdedah kepada salah dan silap, dosa-dosa kadang-kala tu. Jadi kalau kita nak hapuskan dosa kita itu, kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena melakukan amalan-amalan yang sunat. Antara amalan sunat yang perlu kita lakukan ialah qiyamul lail, kan? Sebab apa kena qiyamul lail, Ustaz? Kerana dalam Quran banyak Allah Taala sebut pasal bangun malam. Antaranya Allah Taala menyebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Allah Taala sebut wa minal laili fatahajjad bih, dan daripada waktu malam itu bertahajudlah. Allah Taala kata, kan, bertahajudlah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sunat bagimu, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kepada kamu satu maqam yang terpuji. Kalau kita nak pada satu maqam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka bertahajudlah, macam ayat saya sebut tadi tu, kan? Ada lagi ayat yang lain. Wa min ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Ini Allah Ta'ala sebut tentang bangun malam. Wa min ana al-lail, dan daripada waktu malam itu, wa min ana al-laili sajidan wa qa'iman, mereka itu dalam keadaan bersujud dan dalam keadaan berdiri, kan? Tengah malam, tengah malam dalam keadaan bersujud, kan? Wa qa'iman, dan berdiri tengah malam, kan? Yahdharul akhirah, takutkan malapetaka akhirat. Bila kita takut kepada malapetaka akhirat, kita kena bangun malam, baik sembahyang, kita pun Allahu Akbar, kan? Kena sembahyang, baca Al-Quranul Karim. Itu sifat orang yang takut kepada malapetaka akhirat. Tengah malam duduk bersujud, tuan-tuan. Duduk dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti tidak sia-sia, tuan-tuan, kan? Walaupun korban tidur sikit, tuan-tuan, setengah jam ke 1 jam ke 15 minit ke, Allah tak akan mensia-siakan. Ada seorang pakcik saya pergi surau tu, dia duduk cerita saya. Dia kata kalau dia bangun malam, dia sembahyang tahajud, besok dia kata 1 detik 1 masa mesti rasa dalam hati dia, rasa sungguh tenang sangat rasa. Tenang tak? Tu sembahyang sikit-sikit baru, kan? Kalau tuan-tuan nak hebat lagi, baca Quran biar banyak sikit, kan? Malam tu kalau tuan-tuan baca surah Baqarah 1 juzuk contohnya, kan? Dapat baca rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca Al-Mulk, Allahu Akbar. Lagi kuat kesan dia, tuan-tuan. Bahawa Allah tak mensia-siakan amalan bangun malam ni, tuan-tuan. Allah beri kita tenang, rasa bahagia, rasa khusyuk dengan Allah, kan? Kadang-kadang sembahyang subuh, sujud pun rasa ya Allah tenang, tuan-tuan. Ini tidak sia-sia. Sebab itu ulama bagi tahu kita, dengan membaca Al-Quran dengan cara yang baik akan mengundang keimanan yang sungguh agung. Kita baca molek Quran tu, baca dengan sebaik-baiknya. Bukan siang je. Kalau tuan-tuan dapat bangun sebelum subuh pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, tuan-tuan baca Al-Quran 1 juzuk contohnya, Allahu Akbar, memang agung sungguh, tuan-tuan, kan? Hati kita ni, kan? Rupa di situ kunci segala kebahagiaan. Jadi Allah Ta'ala beri ketenangan pada hati kita. Cuma begitulah kita ni, kan? Susah lah, lengah lah, tak orok lah, ngatuk lah. Ada semua alasan.
Tak, kan? Tapi kalau tengok bola, tengok TV, tengok WhatsApp, tengok YouTube, FB, tak ada hal pula 2 jam. Tak? Tapi dalam hal nak mendekatkan diri pada Allah setengah jam je belum subuh tuan-tuan. Tak, yang mana hasilnya, kesannya jadi ya Allah mencucuri rahmat Allah, rahmat kita dalam kehidupan kita, dalam hati rasa tenang. Kan? Allah beri kepada kita. Melazimilah selalu. Kan? Tu Allah cerita bukan makna saya reka-reka amalan ni. Allah sebut dalam Quran. Takkanlah Allah nak sebut benda sia-sia kepada kita dalam Quran, tuan-tuan. Nah, bukan satu ayat, tak ada hadis saya sebut dah. Kan? Nabi kata alaikum, kamu hendaklah qiyamul lail, kerana dia merupakan amalan orang-orang yang soleh sebelum daripada kamu, dan ianya menghapuskan segala dosa-dosamu. Tak, tidakkah kita ni banyak lalah, banyak salah silap, banyak dosa kita atas dunia, tuan-tuan. Sebab banyak dosa itulah jadi hidup kita ni tak tenteram. Duit banyak pun serabut kepala lagi. Kan? Duit bukan tak ada, banyak. Berapa ribu ada. Kan? Tapi buat apa hati ni rasa risau semua. Puncanya dosa lah, tuan-tuan. Puncanya lupa kepada Allah Ta'ala yang merupakan sumber ketenangan. Kan? Sebab kita lupa pada pencipta kita. Ni Allah yang beri kita dunia ni, tempat kita berteduh. Lama dah kita berteduh di bumi Allah. Kan? Suatu hari nanti kita akan masuk ke bumi Allah pula. Kan? Bila dah tamat tiba ajalnya, masuklah kita disemadikan, masuk dalam perut bumi. Dah, kan? Betapa Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran betapa menyesalnya manusia yang masuk ke alam akhirat, yang cuai terhadap mengabdikan diri kepada Allah masa hidup. Kan? Ya hasratana ala ma farratna, wahai Tuhan kami menyesal sangat-sangat wahai Tuhan di atas kecuaian kami selama ini. Itu bukan saya nak berlakon depan tuan-tuan, nak cerita, bukan. Ayat Quran cerita gitu. Nak cerita orang masuk negeri akhirat ni menyesal tak tahu nak kata, tuan-tuan. Tak, menyesal tak tahu nak kata. Tak, tu. Tak, cuma kita gitulah. Tahu dah kelebihan tu, kejut dah bergempak Allah nak bangun puasa. Tak cakap biarlah kau tak payahlah. Tak, hari-hari lagu tu lah keadaan kita. Hala nak dekat diri pada Allah, walah Allah nak beri ketenangan kepada kita. Kalau kita bangun setengah jam 15 minit kita berdoa kepada Allah Ta'ala, itu amal orang soleh. Nabi kata amalan orang soleh zaman dahulu, tuan-tuan. Allah beri ketenangan, bukan cerita dongeng. Cuba tuan-tuan bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, baca surah Baqarah 1 juzuk dalam solat sunnah. Tak dengar lagi, saya tak pernah dengar. Ustaz weh, saya baca Quran semalam kau serabut kepala dia, tak ada dengar lagi. Kan? Hak kita dengar apa? Ya Allah, Ustaz weh, berat tu memang berat, tapi lepas buat tu rasa Ustaz weh, ya Allah, macam pakcik saya jumpa tu lah kat surat. Ustaz, kalau saya bangun malam Ustaz weh, esok ada 1 detik cukup sikit je. Allah, menang sungguh rasa bahagianya, ya Allah. Tu baru dia baca qul Allah, tuan, baru sikit-sikit baru. Lah. Kalau kita baca banyak, baca Yasin, tu kata kalau tuan-tuan rajin hafal tu Yasin. Kan? Yasin rasa tuan-tuan hafal memang tak payah. Sebab kita duk baca semua malam Jumaat, kan? Kita lepas maghrib boleh ingat 2-3 muka selalu ingat. Sebab kita dah fasih dah baca Yasin. Tunggu nak ingat saja, nak simpan dalam dada. Kalau Yasin dah simpan dalam dada, tak bawa Quran pun capoklah ke mana, duduk di kampung, duduk di bandar ke, duduk di pejabat ke, benda dah ada sini. Allahu Akbar. Yasin, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan buat gitu malam-malam, ya haula wala la haula wala quwwata illa billah. Kan? Allah beri tenang sungguh, tuan-tuan. Tenang sungguh. Sampai satu ketika Allah rasa ruginya tak bangun. Tu dah. Anak gitu lah. Memanglah benda-benda ibadat di peringkat awal semua orang tak say. Kan? Benda-benda sembahyang, benda-benda belajar ilmu ni, walaupun Nabi royak dah benda belajar ilmu ni benda boleh. Nak banding dengan sembahyang sunat pun tak boleh belajar ilmu ni, bab ilmu pula, tuan-tuan. Takkan kita tak percaya ke Nabi pun? Kan kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Apa makna percaya kepada Rasulullah? Percaya kepada ajaran yang diajarkan, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lalu kita mengamalkannya, itu tanda kita percaya kepada Nabi. Nabi kata apa tentang ilmu? Ya Abazar, wahai Abazar, dengan kamu tahu satu ayat saja daripada kitab Allah, itu lebih baik bagimu daripada solat 100 rakaat. Kita nak sembahyang 100 rakaat bukan senang tuan-tuan. Sehari tu kadang 2-3 solat sunat je boleh buat. Qabliyah ba'diyah pun kadang rasa gerak sembahyang dak buat. Kan? Ni nak cerita kelebihan ilmu. Faham satu ayat saja daripada kitab Al-Quran Al-Karim. Faham satu ayat tu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Walaupun sembahyang sunat tu hebat dah tuan-tuan. Nak cerita ilmu tu tinggi lagi kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Wahai Abazar, kamu faham satu ayat saja daripada kitab Allah, itu lebih baik daripada kamu solat 100 rakaat. Tak usah nak bandinglah belajar ilmu tadabbur Quran dengan pergi shopping komplek, dengan tidur, dengan loyang buruk dan mamak. Itu tak nak banding kan? Nak banding dengan sembahyang sunat pun tak boleh. Besarnya kelebihan dari Allah. Orang yang bertadabbur Al-Quran, memahami satu ayat. Kalau faham 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat, macam mana tuan-tuan? Tapi gitulah masyarakat kita ni kan, dengan ilmu kok. Mayang rajin bagus dah. Mayang maghrib molek kan. Lepas je salam pun bangun lalu. Kan? Padahal kuliah ada. Kan? Kuliah ada. Itu ada. Jadi macam mana kan? Kita nak tanam dalam hati suka melakukan apa yang disuruh oleh agama. Kan? Sedangkan itulah punca kebahagiaan kita. Kan? Punca kita memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kan? Itu punca kita beroleh kebahagiaan dan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala menyebut dalam Quran sifat orang-orang yang beriman. Kan? Sifat orang beriman lagu mana? Allah taala sebut dalam Al-Quranul Karim. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Ini sifat orang beriman yang kita nak terapkan dalam kehidupan kita, nak tanam dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kan? Habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan kamu cintakan iman. Itu sifat orang beriman. Cintakan iman. Dah cinta iman tu benda lagu mana ustaz ni? Kan? Cinta iman lagu mana? Ke nama orang nama iman kita cinta ke dia? Bukan. Dah, maksud cinta iman, para ulama menyatakan hubbut ta'at. Cinta untuk melakukan taat. Itu makna cinta iman. Tak, rindu itu sifat orang beriman. Tapi hak banyaknya ada ke gitu? Yang ni tak minat majlis-majlis ceramah tak sukalah. Tu banyak kan? Hak pasal itu banyak. Sedangkan Allah sebut sifat orang beriman itu cintakan iman, cintakan taat, cinta untuk melakukan taat. Allah, aku ni berapa hari dah tak bangun malam. Astagfirullah, nak bangun malam ajak malam ni ya Allah. Kalau aku tak bangun malam jauhlah aku daripada-Mu ya Allah. Ada tak gitulah hati kita kan? Kita kena jadi gitu dah sepatutnya. Musim corona ni ramai mana orang mati kan? Wari-wara kita kawan pejabat ramai mati. Kan? Sahabat saya pergi kat Surau, mengajar kat Surau, ada seorang kawan orang Surau. Ustaz ramai sungguh kawan saya mati dekat syarikat saya ni. Semenjak corona ni 30 orang ada dia kata. 30 mati. Dah musim corona. Dah kita ni dah mati ke kawan? Mati belaka tuan-tuan. Semua akan mati belaka. Cuma nak ingat kematian tak. Sebab apa jadi nak ingat kemati? Sebab tak kaya boleh. Kan? Sebab hati bila dah gelap, sebutlah mati, sebutlah neraka, sebutlah azab kubur. Ada biasa je. Atas dunia bolehlah kata biasa kan? Dalam kubur lagi mana? Kan? Dalam Sahih Bukhari sebut yang mana seseorang itu bila masuk dalam kubur, datang malaikat akan bertanya tentang Rasulullah. Kan? Tentang Rasulullah. Kan? Malaikat tanya, "Mu kenal tak siapa?" Kan? Kalau orang beriman kepada Allah, wa abdullah wa rasul, itulah hamba Allah dan utusan Allah. Ini hadis Sahih Bukhari tuan-tuan. Kan? Itulah hamba Allah dan utusan Allah.
Sebelum pada tu dia tengok tempat duduk dalam neraka, tuan-tuan. Orang beriman pun tengok tempat duduk dalam neraka. Betul, ada hadis yang menyebut bahawa setiap orang ada dua tempat duduk, satu dalam syurga, satu dalam neraka. Dah, balik pada amal dia lah. Macam tadi kan. Bila soal mu kenal tak siapa tu, dia pun jawab, huwa abdullah wa rasuluh, itulah hamba Allah, itulah utusan Allah. Tengok sekali lagi, Allah dalam syurga pula tempat duduk. Dah. Ada pun golongan yang kafir, yang ahli maksiat, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia tanya, "Mu tahu tak siapa tu?" Dia jawab apa? La adri, aku tak tahu. Kan? Kalau setakat tak tahu saja tak apalah kan. Malaikat ambil tukur malaikat tu, bukan tukur rumah kita tu. Hak rumah kita pun pecah kepala juga. Kan? Ni tukur malaikat, pengetuk malaikat. Dia ketuk orang tu menjerit kesakitan. Dalam hadis itu kata seluruh makhluk dapat mendengarnya kecuali jin dan manusia saja yang tak dapat dengar. Kan? Sayyid Hawa ada sebut, dia kata kadang-kadang anjing ni bila duduk di kawasan perkuburan kita tengok dia lain macam. Sayyid Hawa kata, bukan saya keka-keka tuan-tuan. Nak cerita kadang-kadang ada makhluk-makhluk Allah seperti binatang ni dapat dengar jeritan ahli yang sedang diazab dalam ahli kubur, yang diazab oleh Allah Ta'ala. Kan? Ada makhluk yang Allah Ta'ala beri dia dapat dengar. Kan? Itu nak cerita. Cuma kita tak dengar. Tapi banyak hadis-hadis yang menceritakan, seperti hadis Sahih Bukhari ni. Kan? Yang mula-mula tengok tu tempat duduk dalam neraka, lepas tu bila dia boleh jawab soalan daripada malaikat, lalu tengok sekali lagi, oh, tempat duduk dalam syurga. Lah. Itulah. Lah, takkan tak ambuh lagi bangun qiyamul lail tengok. Kan? Bila dengar azab macam tu kan. Lah. Ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tadi, wa min ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, dan daripada waktu malam itu mereka itu dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Ta'ala, yahdharul akhirah, takutkan malapetaka di hari akhirat. Nah, takutnya malapetaka di hari akhirat. Siapa bangun malam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi nak suruh hati kita ni sentiasa khusyuk dengan Allah Ta'ala, rasa lazat beribadah, kena qiyamul lail dulu tuan-tuan. Dah, kena bersih dulu dosa kita ni. Dah, kena bersih dulu dosa kita. Dah. Sebab itu di dalam kitab tasawuf ada menceritakan maqam-maqam orang yang takut kepada Allah. Ada berbagai maqam. Kan? Ada orang yang takut takut sakarat, ada juga. Kan? Wah, takut sakarat. Kan? Sakarat ni masa malaikat tarik nyawa kita, nak cabut nyawa kita daripada diri kita ni lah. Kan? Itu orang panggil sakarat. Jadi kalau tuan-tuan ada perasaan dalam hati, oi, takut sakit lah ke mana ni mati ni. Kan? Itu orang panggil satu maqam daripada maqam-maqam orang yang bertakwa, takut kepada sakarat. Itu kita diajar supaya berdoa kan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah waktu Engkau mencabut nyawa kami. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah. Kita digalakkan berdoa seumpama itu. Sakit tuan-tuan, sakarat ni. Dah, tapi kita mohon, ya Allah, jangan beri sakit sangat ketika Engkau cabut nyawa kami, ya Allah. Dah, kan? Nak minta tu, bangun malam minta, ya Allah, ringankanlah ya Allah, ringankanlah ya Allah. Apalah dosa aku ya Allah, berilah hidayah kepada aku, bimbinglah aku ya Allah. Jangan Engkau sempitkan kuburku ya Allah, jangan Engkau campak aku dalam neraka-Mu ya Allah. Biar begitu tuan-tuan. Begitu. Itu yahzarul akhir, takut kepada malapetaka akhir. Dah buat apa tak mari rasa takut? Dah qiyamul lail tak takut. Dah mayang pun gitu, lebih kurang je kan. Tak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab itu di antara maqam orang takut, orang panggil maqam orang yang arifin, golongan yang arif, takut terhijab. Ni payah nak cari. Dah, dia takut apa? Takut terhijab hati dia ni. Kan? Dah. Sebab itu banyak orang sebut hal neraka pun tak rasa takut. Kan? Dah. Tengok musibah di dunia ini pun tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dah terhijab dah hati. Hati dah diselaputi dengan dosa-dosa yang banyak. Betul ulama kata, bila seseorang itu melakukan dosa, Allah tarik iman dia, Allah cabut iman dia. Kan? Itu bila mayang pun Allah untuk iman ni.
Padahal tak imam baca wadduha je. Kan? Tak. Oh dia kata, oh lama tu imam malam hari dah aku surah ni, masjid ni lama kan. Tak. Ala ke ibadah lama lalu. Kan? Tak sah lalu. Sebab apa? Dah terhijab. Kan? Tak ada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dah. Dah bagaimana ustaz nak suruh kita ni jadi lazat, rokok pun rasa sedap, sujud rasa seronok. Macam mana? Qiyam boleh. Kan? Tak, kena qiyam boleh. Sebab itu dalam kitab tasawuf sebut kan, apabila kamu rokok, kamu mendapati hatimu. Apa makna? Bila kamu rokok, kamu rasa lazat. Tak tahulah tuan-tuan pernah rasa ke tak? Ke tak pernah rasa ke rasa sama-sama selalu rasa? Ada? Kan? Ada? Ha? Nak cerita bahawasanya ulama kata bila kamu rokok, Allah sedapnya rokok ya Allah. Maka rokoklah lama sikit ulama. Apabila kamu sujud, kamu mendapati hatimu ketika mana kamu sujud, maka sujudlah biar lama. Nampak tak? Tak imam tak boleh lah nak buat lama-lama, kayak makmum marah pula. Apa sujud lama ni? Kan? Maksudnya bila kita sembahyang sunat, tak, bila kita sujud mentang-mentang semalam kita dah buat qiyamul lail, kadang-kadang Allah Taala beri nikmat, Allah nak beri rezeki pada kita. Rezeki ni bukan makan je tuan-tuan. Kan? Rezeki yang paling besar bila beribadah jadi lazat. Waktu rezeki paling besar sekali tuan-tuan. Sebab itulah punca rahmat, punca kebahagiaan kita. Bila kita dekat dengan Allah, lazat melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemanisan iman ulama kata. Kan? Di manakah kemanisan iman? Bila sujud kita tu, ya Allah. Nak mengalir air mata masa sujud. Tak tahu tuan-tuan pernah tak? Kan? Tak. Itu kata tak banyak orang dapat macam tu. Kan? Ahli-ahli ibadah, ahli-ahli yang suka bertaubat kepada Allah, suka mendekatkan diri kepada Allah. Tu ulama tasawuf kata bila kamu sujud, kamu mendapati hatimu. Kan? Maka sujudlah biar lama tuan-tuan. Dah, sujudlah biar lama. Dah. Nak cerita bahawasanya bila kita selalu berqiyamul lail, Allah bersihkan hati kita, jadi lembut hati kita tuan-tuan. Kan? Jadi lembut hati kita. Kalau payah sangat nak bangun malam, ada satu cara lagi nak suruh lembut hati tuan-tuan. Dah, iaitu sedekah. Dah. Allah semalam aku dah berapa hari tak bangun qiyamul lail, teruknya aku ni. Kan? Nak denda sikit diri aku ni. Kan? Nampak orang miskin, ambil 50 riyal bagi ke dia tuan-tuan. Serta-merta imam berkobar-kobar lagi tuan-tuan. Ada? Kan? Tapi kalau tuan-tuan beri 10 sen saja mungkin tak berasa mana. Kan? Ada? Kan? Kena beri banyak sikit, 100 riyal ke 50 riyal ke kan? Tak kurang daripada 20 riyal kan? Tak, tanya tuan-tuan berasa banyak rasa aku ni dah lah banyak tak bangun malam, dah berapa malam tak bangun qiyamul lail, mesti aku ni banyak salah silap, hitam kotor hati aku ni kan. Ambil 50 riyal letak dalam tabung surau masjid ke, nampak orang susah tepi jalan, beri ke dia kan. Dah, silap-silap mengalir tuan-tuan air mata, betul tak? Sebab benda pitih ni orang sayang, betul betul kan? Ada orang sayang ke pitih tuan-tuan. Jadi nak lawan nafsu sayang ke pitih tu demi sayang kepada Allah, kan? Sayang kepada Allah, kita ambil duit dalam poket ni, kita pun beri kepada orang miskin 50 riyal. Allah waktu tu kan mengalir air mata, ibarat dosa-dosa kita yang banyak telah menggugur ke bumi tuan-tuan, sehingga hati kita menjadi lembut, khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada? Sebab nak sedekah ni tak tunggu pukul 4 pagi, bila-bila masa pun boleh. Betul tak? Kan? Walaupun kuranglah sikit pitih kita waktu tu, tapi Allah menjanjikan bahawa Allah akan ganti balik, Nabi akan ganti balik sedekah yang telah kita lakukan itu. Sebab itulah para ulama antara Syekh Said Hawa menyatakan benda-benda perkara-perkara yang besar kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala ila al-bazlu fillah, berkorban kerana Allah. Ini pahala dia sungguh besar. Berkorban dengan harta benda, kan? Berkorban dengan jiwa raga untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Korban dengan duit, beri duit ke surau masjid, kan? Beri kepada fakir miskin, beri kepada bangsa banjir, kan? Ini besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pernah sahabat bertanya Rasulullah, kan? Ni bab jihad pula lah, kan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia yang macam mana hak paling baik sekali, paling bagus sekali ya Rasulullah? Manusia macam mana? Kan? Rasulullah kata, rajulun yujahidu binafsihi wa malihi
Kan? Nabi kata lelaki yang berjihad dengan tubuh badannya dan dengan hartanya, dan lelaki yang beribadah kepada Allah daripada satu lorong daripada lorong-lorong. Dah. Jadi dalam hadis nak menggambarkan manusia yang paling baik. Kan? Ada dua golongan. Yang pertama lelaki yang berjihad di jalan Allah. Kan? Kerja dia nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan jiwa raganya. Dan berjihad dengan harta benda ni. Kan? Rasanya berjihad dengan harta ni tak payah bagi kita. Sebab rolik kita ni tak kurang dia 3-4 ribu sebulan. Setakat nak sedekah hari-hari 10 rias hari tu, ringan rasa bagi kita. Memandangkan mungkin kita tak larat nak qiyamul lail tiap malam seminggu sekali tu memang kena ada lah. Maka pada hari-hari siang hari ni, cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nak memperkasakan iman kita, ataupun sebagai satu ikhtiar kita, usaha kita minta Allah janganlah azab kita dalam kubur nanti. Sekurang-kurang kita ada satu amalan yang kita lakukan, ataupun dua amalan yang penting yang selalu kita lakukan. Yang pertamanya qiyamul lail, siang hari rajin-rajinlah bersedekah. Kan? Allah beri iman yang kuat dalam hati kita. Allah beri iman yang kental dalam hati kita. Kalau kita selalu bersedekah, kan? Setiap hari sekurang-kurangnya RM10, RM20. Kan? Nabi kata la yanqusul mal bis sadaqah. Harta tak akan berkurang dengan sebab sedekah. Itu kita kata nak qiyamul lail tiap-tiap malam kita tak larat. Sedekahlah tiap hari 10 rias. Jangan sayang harta benda. Sebab kita tahu dah, kita kena ingat pada hari yang kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Ada suatu hari nanti kita tak ada apa-apa. Hatta baju comel ni kita tak pakai dah. Yang adanya kain putih dibalut tubuh kita, simpan di liang lahat. Itu saja. Dan ulama pula cerita selepas sehari ke 2 hari perut kita akan pecah, tuan-tuan. Perut akan pecah, atau kemaluan akan pecah. Satu persatu habis muka menjadi kuning. Kan? Hancur lebu habis jasad kita dalam kubur nanti. Tak ada seorang berkecuali, tuan-tuan. Semua akan hancur tubuh badan. Tinggal roh saja menghadap Allah. Kan? Kalau Allah redha, menghadaplah kita dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan roh kita, dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tidak redha kepada kita, ada setengah ulama kata roh kita dicampak suatu tempat yang sangat jauh, tuan-tuan. Seksanya roh yang kufur, yang engkar perintah Allah. Kan? Takkan kita tak nak fikir tu? Kan kita percaya pada syurga neraka belaka, kan? Kita percaya pada azab kubur. Maka mengapa kita tidak melakukan amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab dalam kubur nanti? Sedangkan bila Tok Imam lepas semayang jenazah, minta Tok Imam tolong doa ke ayah saya ni, Tok Imam. Kan? Tok Imam berbacalah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur dia, ya Allah, hamba Allah ini, ya Allah, jadikan kuburnya rawdah taman syurga, ya Allah. Jangan engkau jadikan kuburnya satu lubang daripada lubang neraka jahanam, ya Allah. Kita minta tak imam suruh gitu. Dan kita hidup lagi ni. Kan? Takkan tak buat amalan. Maka selalu buat amalan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sangat-sangat orang yang melakukan kebaikan masa hidup. Allah sebut wala tulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan kamu campak dirimu ke dalam kebinasaan, maka lakukanlah kebaikan. Allah sebut kita buat kebaikan. Lagu mana? Semayang, rajin semayang, qiyamul lail, rajin belajar ilmu, lepas maghrib belajar ilmu. Kalau kita tak buat gitu, macam mana hidayah nak boleh kita? Macam mana kita dapat hidayah daripada Allah Ta'ala? Apa yang Allah suruh pun kita tak buat. Sedangkan Allah sebut bahawa sifat orang beriman itu mencintai iman, dengan memberi erti bahawa mencintai ta'at, suka melakukan ta'at. Adalah hati kita, ya Allah, teruknya aku hari ni tak sedekah lagi. Itu sifat orang bertakwa kepada Allah. Kan? Sentiasa bersedekah, sentiasa melakukan amal salih sebelum tiba saat ajalnya, saat kematiannya. Ada, kan? Jadi masa pun tidak izinkan untuk saya teruskan lagi kuliah tengah hari ini. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak yang dapat saya sampaikan itu dapat memperingatkan diri saya sendiri. Dan begitulah juga pada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sedang kita berjalan di dunia ini. Berapa lama kita dapat hidup di sini, dan kita tak mampu nak hidup sampai 1000 tahun, tuan-tuan. Wallahu a'lam, 10 tahun lagi ke, 5 tahun lagi ke, 20 tahun lagi, kan, 50 ke, wallahu a'lam.
berakhirlah hidup kita di dunia ini tuan-tuan, berpindahlah ke alam yang lain kan. Mudah-mudahan kita mengambillah peringatan yang dapat saya sampaikan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النيران واحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله.